Kena kedua lagi. Kena atas lagi. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني اشرح به صدري واستعمل به لساني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, Alhamdulillah kita dapat sambung pengajian kita kitab Kifayatul Muhtadi syarah kitab Sulam Mubtadi. Kali ini kita bersiaran menggunakan page Facebook Muzakarah Kitab Kuning. Muzakarah Kitab Kuning. Kita bersiaran melalui kat sini. Al-Amin tak ada ya? Kita muka surat 83 Rumi, Jawi 66, 67 ke 66. Maka tak kala selesai. Maka tak kala selesai dan wajib kita basuh. 65, oh bawah sekali. Biar dah selesai. Maka tak kala selesai. Halal lah 66, nampak agak. Nampak juga boleh belek. Okay, halal lah tu. Lupa-lupakan je lah. Kita sebelum mula ni nak ambil nyawa sikit daripada tengah petang tadi direct sampai ke habis yang asar. Lepas asar tu sembahyang asar, lepas tu skot kuliah maghrib, lepas tu lepas maghrib terus. Kita jangan baca kitab dulu. Kita bincang muzakarah dulu. Berkaitan dengan, kita sedang bincang berkaitan dengan najis yang lepas, iaitu syarat sah solat ni najis. Syarat sah solat yang ketiga najis. Yang mana najis pula? Najis yang tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan tak boleh ada dekat badan ketika sembahyang. Kalau tidak, tak sah. Itu yang kita duk baca sebelum ni, dan kita akan baca akan datang pun berkaitan dengan najis jugalah. Dan bab najis ni sangat ketat dalam mazhab Syafi'i. Tapi pada mazhab Maliki dia longgar sangat. Kalau najis yang keluar daripada binatang yang boleh makan, dia tak najis. Dengan maksud kalau ada kat badan sembahyang pun sah. Dia longgar dalam masalah tu. Sebab macam mana kita boleh makan isi dia ataupun daging dia. Jadi najis dia tu pun
Boleh lah, soalan macam tu kan. Dia tu mazhab Syafi'i dia ketat sikit. Dan mazhab Maliki ni banyak ada dekat Afrika, belah-belah sana, belah-belah tempat orang yang tak berapa nak menjaga dari segi majoritinya lah. Tak semua, majoritinya tak berapa nak jaga dari segi bukan kebersihan, dari segi najis tadi tu dia tak berapa nak jaga sangat. Dan tak berapa cermat dalam mencuci najis, lebih kurang aja. Maka memang sesuai lah kat sana. Allah letak, Allah takdirkan mazhab Maliki penuh kat orang mazhab Maliki kat sana. Imam Malik. Ada dalilnya Nabi SAW dia duduk solat dekat depan Kaabah, musyrik Mekah letak najis unta, perut unta, kotoran dekat belakang Nabi ketika Nabi sujud. Nabi tak bangun, tak berhenti solat pun sehingga anaknya Siti Fatimah datang buang. Baru Nabi bangun teruskan sembahyang. Sedangkan najis unta tu, maksudnya perut unta semua, kenapa Nabi tak berhenti? Sedangkan kalau dia najis batal sembahyang. Tu antara hujah mereka lah, mazhab Maliki, dalil mereka. Jadi kalaulah dulu-dulu kita ada buat masalah dengan najis ni, maksudnya tak mengaji, main bantai aja, mungkin kita Allah banyaknya sembahyang aku tak sah sebab najis tadi tu. Najis hukmi ke, najis aini ke, cara basuh tak betul ke, main lap-lap aja ke, ataupun sebagainya. Istighfar banyak-banyak, lepas tu taklid mazhab Maliki lah. Macam ni takkan nak qada semua kan. Macam tu je lah yang boleh. Sebab perkara ni perkara khilafiyah. Jadi najis ada najis yang tak khilaf. Yang najis yang ni, najis yang kita duk bincang ni najis khilaf tau dia panggil. Najis khilafiyah. Ada najis yang tak khilaf, tapi bukan najis zahir macam kita duk bincang lah. Tidak, dia najis batin. Najis batin ni dia tak ada khilaf. Ijma' ulama' wajib suci kan, iaitu najis akidah. Dipanggil najis juga, najis akidah. Maksudnya jangan bernajis akidah kita. Maksudnya kenal Allah dan tidak syirik. Dengan tak kenal Allah dan syirik pada Allah, dia dipanggil ada najis akidah, najis dalam. Sebab kita duk bincang najis luaran ni, duk sibuk najis luar, sedangkan najis luar ni khilaf. Dia sebut apa? Najis khilaf, najis luar ni khilaf. Najis luar ni lah najis tai apa semua khilaf. Mazhab Syafi'i ialah ketat, mazhab lain tu okey lagi. Tapi najis batin tadi, najis akidah tak ada khilaf. Ijma' ulama' kena sucikan, kena bersihkan najis akidah tadi tu daripada syirik pada Allah. Buang syirik itu supaya akidah kita tidak bernajis. Innamal musyrikuna najasun. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya kafir itu, kafir musyrik itu syirik lah. Musyrik, syirik. Syirik itu menduakan Allah, syirik. Najis. Maka ulama bincang, adakah najis badan dia? Tidak, bukan. Kita nak salam dia boleh, tak ada masalah, tak perlu basuh pun. Maksud najis tu adalah najis akidah. Tu yang pertama, najis akidah. Dia ijma' ulama' wajib kita sucikan. Najis yang zahir ni tak, kalau kita tersalah buat pun ada peluang lagi taklid lagi mazhab Maliki. Ada satu lagi najis batiniyah juga, iaitu najis maksudnya najis sifat-sifat yang tercela. Najis juga sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni sifat tercela yang ada kat dalam hati. Imam Ghazali kata ada 10 sifat tercela yang mesti disucikan. Sifat tercela ni najis lah juga, najis batin. Yang tadi akidah, ini najis batin juga. Apa ada 10 perkara? Ingat tak? Banyak makan, banyak cakap, marah, hasad. Kena kira, lupa kat kadang. Banyak makan, banyak cakap, marah, hasad. Hasad tu maksudnya hasad dengki lah hasad tu. Kedekut ataupun bakhil. Nak megah, nak apa panggil, macam pangkat lah, nak kemegahan. Cintakan kemegahan. Tu tepat ya. Cintakan kemegahan. Kadang-kadang orang dia duit berlambak, dia tak nak duit, dia tak mau, tak heran duit dia, tapi dia nak pangkat tu, kemegahan tu ada. Jadi tak semestinya, kena tanda ni nak, tak semestinya orang yang ambil duit tu dia tak ikhlas. Tak semestinya. Kadang-kadang dia tak nak ambil duit pun, tapi tetap juga tak ikhlas. Tak ambil duit pun tak ikhlas. Tak semestinya. Sebab dia nak megah. Sama je.
Yang keenam, cintakan kemegahan, cintakan dunia. Apa lagi? Bangga diri. Ujub tu hairan diri, pelik hairan dekat diri sendiri. Maksudnya dia takjub dengan dirinya sendiri. Yang last kali riak ni menunjuk-nunjuk. 10 ni mesti disucikan, ijma' ulama'. Tak ada suatu ulama' pun membenarkan. Kalau orang tanya, dulu saya kuat ibadah dulu, tapi saya tak belajar cara suci najis dengan betul. Tapi saya kuat ibadah dulu, cuma tak belajar je. Tak belajar cara menyuci najis dengan betul. Jadi dari segi fiqah, solat saya tak sah jika orang datang macam tu lah. Kita kata, dia tanya adakah diterima ibadah. Kita kata lah, tengok najis lebih kurang semua, kita kata tak apalah, bertaklid pada mazhab Maliki kerana ini perkara khilafiyah, perkara taubat dan bertaklid. Tapi ada orang tanya, saya dulu kuat ibadah, tapi penuh riak, takabur, ujub, bangga diri, belagak, semua dia ada. Adakah diterima ibadah dia? Tak ada satu ulama' pun kata diterima. Nampak? Tapi kita pentingkan yang mana? Kita duk pentingkan yang zahir. Penting yang zahir ni, betul. Tapi semua akan kata, kalau kau nak tahu, belagak, bangga diri, riak lah semua tadi tu, itu adalah pekerjaan ahli neraka. Sedangkan boleh je nak cakap, engkau tak belajar bab najis, tai ayam, tai apa kau tak belajar. Habis anak punya najis kau main cuci, main lap-lap macam tu je, tak lalu air semua. Itu adalah pekerjaan ahli neraka. Tak ada, bukan. Sebab dia benda khilafiyah. Cuma kata kau dah salah nak macam mana, taubat. Tapi mazhab Maliki ada untuk cover balik subsidi. Tu lah kita punya subsidi. Jadi sebenarnya kita lebih sepatutnya benda riak, menunjuk-nunjuk, ujub, bangga diri, takabur, hasad, memang benda yang orang mudah bagi orang untuk ada semua. Mudah untuk orang. Jadi bagi kita ni, kita risau juga. Orang belajar pun risau, orang mengajar sekali pun semua tak terkecuali daripada fitnah ni, daripada ujian menunjuk-nunjuk. Kadang-kadang dia tak menunjuk, dia bangga diri. Kadang-kadang dia belagak, kadang-kadang dia riak, kadang-kadang dia ujub. Ujub ni mana orang lain tahu, dia seorang je tahu. Kadang-kadang takabur. Hati-hati. Hati-hati. Kita ni kadang-kadang mengajar tak sahur dah. Tapi problem, dia sendiri problem. Bila kita tengok, takkan ustaz tu macam tu. Kan dia mengajar kitab penawar bagi hati. Kenapa tak tawar-tawar hati dia, sakit juga. Kan penawar ni ubat. Kadang-kadang ada, Allah tunjuk. Okey, itu sikitlah. Itu sikitlah saja saya nak ambil nyawa sekejap. Baru lepas nyawa. Mujulah beli kat Kedah gitu, terapi sedut. Allah sedap. Baik. Dia sepatutnya kuliah saja kalau macam subuh, lepas tu duha, lepas tu maghrib. Okey. Kan ada waktu tu. Ini tak. Tadi pukul 3 direct, lepas tu lepas asar, lepas asar rehat kejap je. Tak sempat rehat pun untuk belik kitab. Sebab nak mengajar kena belik juga. Lepas tu kuliah maghrib, lepas tu terus. Itu yang tak cukup nyawa tu, minta nyawa. Baik, buka muka surat 83 Rumi, 66 Jawi atas kali. Maka tak kala selesai musannif pengarang daripada menyatakan bagi najis, dah cerita pasal najis dah sebelum ni panjang lebar, menyata ia akan kaifiat bersuci. Ceritalah pula macam mana cara nak bersuci daripadanya najis tu, macam mana nak bagi suci. Dengan katanya, kata Syekh Daud lah, dengan katanya. Habis tu siapa yang duk bercakap maka tak terkala selesai apa semua ni? Syekh Muhammad Nur, pengarang Kifayah. Dan wajib dalam kurungan tu Syekh Daud Al-Fatani, kitab Sulam Mubtadi. Dan wajib kita basuh. Dan katanya, dan wajib kita basuh akan suatu yang kena najis. Suatu yang kena najis, bukan basuh najis. Banyak kali dah sebut, najis tak boleh sucikan sampai kiamat. Tak boleh kita sucikan najis sampai bila-bila pun. Yang kita boleh sucikan yang kena najis. Kalau macam lantai kena najis, boleh cuci lantai, boleh.
Tapi najis tu sendiri tak boleh suci, tak boleh disucikan. Dan kita sucikan dia daripada segala najis yang tiada dimaafkan. Yes. Najis yang tiada dimaafkan. Punlah kita dah bincang panjang lebar. Najis yang dimaafkan tak ada masalah lah, dalam sembahyang boleh. Dan kaifiat menyucikan, cara untuk cuci sesuatu yang kena najis tu, isim maf'ul kan, yang kena najis, sesuatu yang kena najis. Kaifiat menyucikan sesuatu yang kena najis tu, yang mempunyai ain, ada fizikal, ada najis tu, iaitu najis yang ada baginya jirim dengan dihilangkan ainnya. Hilangkan ainnya dulu, dan segala sifat ainnya. Sifat ainnya dia bagi dalam kurungan tu, rasa, warna dan bau. Tu. Stop kejap kat situ. Benda ni kita dah lalu sebelum ni. Kita kalau kena najis wajib basuh. Wajib basuh, sucikan tempat yang kena najis. Dan apa yang nak disucikan? Nak sucikan tu jirim, ataupun ain, ataupun najis tu lah, fizikal najis tu. Dan jangan lupa sifat sekali. Sifat tu rasa, warna dan bau. Rasa ni dia rasa, warna tu kerana bau tu kat hidung, warna tu kat mata, rasa ni dekat tangan, bukan dekat lidah. Tapi lidah pun nama rasa juga. Tapi ada kau nak test najis dengan lidah, jadi dengan tangan. Maksudnya kalau ada najis tu, nak hilangkan ain fizikal ni, najis, hilangkan dia dan hilangkan rasa. Kalau kan keruk pula, apa dia panggil, berasa teruk, macam kasar tu kan, bertimbul-timbul tu, kita rasa dengan tangan. Tu maksud rasa. Tapi rasa dengan lidah pun boleh kalau nak buat. Buat dengan tangan dah memadai. Sebab rasa dua cara, satu dengan lidah, satu dengan ni lah, rasa. Ini rasa. Aku rasa kan ada lagi lah. Aku rasa lah tu. Sebab apa? Dia ada tuk. Dia rasa macam timbul tu. Dan rasa. Lepas tu warna dengan mata, warna najis tu lah, dan bau. Ini adalah kaifiat menyuci najis mutawassitah. Dia tak bagi tahu, tapi tu maksud dia. Mughallazah mesti kena air tanah, dia tak bincang. Mukhaffafah rentis, dia tak bincang. Maksudnya ni najis yang paling banyak sekali dalam dunia, iaitu najis mutawassitah, najis pertengahan. Najis ada 3 jenis: mutawassitah, mughallazah, mutawassitah, mukhaffafah. Dan dalam kitab kita dia mulakan dengan najis mutawassitah ni dulu, lepas kejap lagi mughallazah, dan lepas pada tu baru mukhaffafah. Dan kita jangan lupa, ada juga najis, setiap najis tu dia terbahagi kepada 2 lagi. Dia terbahagi kepada 2 lagi setiap najis tu. Maksudnya ada 3 tadi kan, sebenarnya ada 6. Ada 6, dia terbahagi, setiap satu tu terbahagi kepada 2. Kalau kita ambil najis mughallazah aini, mughallazah hukmi, ada lagi tu. Mutawassitah aini, mutawassitah hukmi, mukhaffafah aini, mukhaffafah hukmi. Aini dan hukmi ni maksud dia, kalau aini tu dia ada jirim lagi, dia ada ain lagi, najis tu ada lagi, ataupun dah tak ada dah ain dia, tapi ada sifat, masih lagi namanya najis aini. Ada sifat, maksudnya ada bau ataupun ada warna, maknanya najis tu masih ada. Ada lagi. Nama najis tu apa? Bukan kena nama, kategori. Kategori najis tu apa? Kategori aini. Okey, aini apa? Kategori apa? Kategori najis mutawassitah, contohnya tai ayam ke apa? Ada ke dia punya fizikal tu? Kalau ada fizikal tu, kalau ada najis tu settle lah, memang aini lah, memang ain lah. Ini dah tak ada dah, tapi masih lagi ada sifat-sifat dia. Dia panggil aini juga. Dia panggil aini. Jadi najis aini, najis yang sama ada mempunyai jirim, ain, ketulan tu ada lagi, ataupun ketulan dah tak ada, ada sifat aja. Sifat ada 3 tadi lah. Bau, rasa, bau dan warna, namanya aini juga. Jadi aini jangan ingat hanya tu je. Aini sekali dengan sifat. Tak ada ain, ada sifat saja. Aini juga kategori itu, kategori. Najis hukmi senang aja. Najis hukmi paling senang.
Najis hukmi, najis yang tak ada apa-apa, bau, warna, rasa pun tak ada. Namanya najis hukmi. Tapi kalau tak ada najis, tak ada rasa, tak ada warna, tak ada bau, maknanya tak ada najis. Oh tidak. Betul lah. Secara logiknya, tak ada ni najis, buang. Dan bau semua tak ada. Maknanya tak ada najis sebab tak ada, dan tak ada bau, rasa, warna tak ada. Sepatutnya tak ada najis lah. Tidak. Dia tak panggil tak ada najis, dia masih lagi najis. Tapi najis hukmi. Kenapa nama najis hukmi? Sebab nak hilang, lepas dah menghilangkan aini dan sifat-sifat tadi tu, kena lalukan air. Selagi tak lalukan air mutlak, namanya najis hukmi. Jadi najis hukmi adalah najis yang tak ada. Najis tapi tak ada. Yang tak ada apa? Tak ada ain. Sifat pun tak ada. Rasa tak ada. Warna tak ada. Bau tak ada. Kalau semua tak ada, kenapa nama najis? Sebab tak lalu air lagi. Jadi tak lalu air mutlak. Jadi namanya najis hukmi, yang tak ada jirim dan tak ada sifat. Ataupun bahasa Melayu, dihukumkan najis, tapi najis tak ada. Kalau aini yang mempunyai jirim dan mempunyai sifat, atau mempunyai sifat, bukan dan, atau mempunyai sifat. Yang mempunyai jirim atau mempunyai sifat, itu namanya najis aini. Cuma bila sebut ain ni, kita ingat fizikal aja kan. Bau tak masuk, bau masuk juga. Bau, warna, rasa masuk juga. Itu maksud dari segi kategori aini. Kategori aini. Jadi mutawassitah, mughallazah terbagi kepada dua. Mughallazah aini, iaitu tai anjing, tai babi, senang tu, ataupun anjing tu sendiri, babi tu sendiri, dia panggil mughallazah aini, atau mughallazah hukmi. Macam mana agak-agak? Mughallazah hukmi. Dia anjing, babi ke, duduk atas lantai, lepas tu air liur dia menitik. Tak menitik. Pukul 8 pagi menitik. Kita pun ambil tisu, ambil slipper kita dalam sana, ambil kasut kita gesek macam tu. Hilang kan. Malas. Buat macam tu. Lepas tu belah. Petang datang, memang tak ada pun. Ada bau, warna, rasa, semua tak ada. Apa tu? Mughallazah hukmi. Sebab tak ada. Kalau ada air liur, namanya aini. Mutawassitah aini hukmi pun sama juga. Ada tai ayam, mutawassitah aini. Tapi kita pun sepak tai ayam tu. Lepas tu kita gosok dengan kasut aja. Menyebabkan hilang bau, warna, rasa dah tak ada dah. Tapi tak lalu air lagi. Namanya mutawassitah hukmi. Macam tu lah. Mukhaffafah juga sama. Mukhaffafah ada air kencing budak yang umur 2 tahun dan ke bawah, yang minum susu ibunya sahaja, tak makan benda-benda lain, kemudian kencing, anak lelaki, kemudian kencing, air kencing tu namanya mukhaffafah aini. Lepas tu dia pun biarlah dulu, tak payah buat apa-apa lah, naik motor sampai tempat kerja, kering, baju dia kering, tak ada bau lah, kering. Dia panggil mukhaffafah hukmi. Dia nak beritahu dari segi kategori itu dulu. Jadi nak menyucikan yang kena najis aini itu, cara buang ain dulu, kemudian buang sifat pula. Buang ain dulu, kemudian buang warna, bau dan rasa. Basuhlah maksudnya. Itu cara nak menyucikan. Walaupun terpaksa basuh berkali-kali sekalipun, lepas dah hilang ain, dilalukan air mutlak. Lepas dia dah menghilangkan ain dan sifat, dilalukan air mutlak, baru namanya sekali basuh. Baru nama sekali basuh. Habis tu tadi gonyoh, gahar, tak gahar, itu tak nama basuh. Okey, ada najis, dia pun ambil, buang. Itu tak nama basuh. Memang pun. Kemudian ada lagi sikit. Dia gosok-gosok macam ada lagi. Ambil air, gahar. Ambil air, bubuh. Ambil sabun, bubuh. Gosok. Jiruh. Ada lagi. Gosok. Ada lagi. Gosok. Jiruh lagi. Last sekali. Sikit lagi. Ambil gosok. Jiruh. Ada sikit. Ambil gosok. Oh, dah hilang dah. Okey. Ambil air mutlak, jiruh. Namanya sekali. Maknanya sekali itu dikira setelah hilang ain, bau, warna dan rasa. Baru kira satu. Walaupun dah 10 kali dia tuang, baru dikira satu. Itu maksud membasuh najis. Membasuh tempat yang kena najis. Kemudian sunat 3. Sunat meniga. Tambah satu lagi. Jadi 3 kali. Basuh najis pun sunat 3 kali. Sunat 3 kali. Itu sunat meniga. Jadi kita baca balik.
Maka tak kala selesai musannif mengarang daripada menyatakan bagi najis, menyata ia akan kaifiat bersuci, cara-caranya, dan wajib kita basuh akan suatu yang kena najis, yang kita sucikan dia daripada segala dan kita sucikan dia daripada segala najis yang tiada dimaafkan, dan kaifiat cara menyucikan suatu yang kena najis yang mempunyai ainnya, iaitu najis yang ada baginya jirim dengan dihilangkan ainnya, dah sebut tadi, dan segala sifatnya, dan segala sifat ainnya, iaitu rasa dan warna dan bau. Nampak? Bila dah faham tadi, settle, baca senang aja. Habis. Tiada mengapa, yang ini dobik banyak ni, dobik banyak ni. Tiada mengapa jika meninggalkan warna atau bau. Okey, yang payah dihilangkan. Ada warna atau ya, bukan dan ya, warna atau bau. Saya baca dulu, sekejap lagi kita buat macam tadi ya, cara macam tadi. Kita baca dulu, lepas tu syarah, kita baca balik, terus faham. Tiada mengapa jika meninggalkan warna atau bau, bukan dan, atau. Salah satu lah maknanya. Yang payah dihilangkan. Bila masuk payah, maknanya dah cuba banyak kali. Kalau tak basuh lagi, baru sekali, tak nama payah. Ya? Dan jika mughallazah sekalipun, tidak mengapa tu maksud dimaafkan lah. Tu maksud tidak mengapa tu okey aja, dimaafkan. Mughallazah sekalipun, ya, bau babi sekalipun, okey, warna babi sekalipun, darah babi sekalipun, okey. Dan dhabit payah hilang, dia cerita juga payah tu macam mana? Basuh sekali, Allah payahnya. Macam tu ke? Ke basuh 2 kali, ke 3 kali, 10 kali, 30 kali, berapa kali? Semua orang cakap payah. Ada orang 2 kali dah kata payah. Ada orang 20 kali tak payah lagi. Jadi macam mana? Dhabit payah hilang itu sekira tiada hilang dengan digosokkan dengan air. Dah pakai air gosok, gonyoh dengan air, dan seumpama sabun, sabun atau asnan 3 kali. Asnan tu apa benda? Asnan tu mana dobek ni? Hilang pula. Mana asnan tadi? Tadi dah. Asnan tu satu tumbuh-tumbuhan yang rasa masin dan pahit. Dia tumbuh dekat padang pasir. Fungsi dia sebagai sabun. Jadi dia pahit, tumbuhan yang rasa masin dan pahit tumbuh di padang pasir. Fungsi dia sabun. Kalau kita dekat kita pun ada. Orang buat shampoo dulu. Apa benda yang duduk dekat atas pokok? Saya ingat masa dulu-dulu, masa duduk pondok dulu, masa umur belasan tahun, 12, 13, 14 dulu, panjat pokok, dia ambil, dia belit dekat pokok macam akar. Sintuk, namanya sintuk dia panggil. Kita pakai sintuk ingat mandikan je kan. Tapi sintuk tu boleh buat shampoo. Sintuk. Ya betul. Saya sempatlah dulu jumpa sintuk pakai shampoo best, original cakap. Dia memang jadi buih. Dia memang jadi buih sintuk tu. Sebaik ada orang lama kat sini. Okey. Asnan, maksudnya asnan tu padang pasir punya sabun lah. Macam tadi kita sintuk, dia asnan. Kemudian jika tiada hilang, lepas dah gosok semua, pakai asnan, pakai sabun apa semuanya, jika tiada hilang, pakai air kan semua, gosok gonyoh, tak hilang juga 3 kali. Dobek dia 3 kali. 3 kali ya. 3 kali jamak 3 kali. 3 kali tak hilang, barulah dihukum suci. Dihukum suci jua. Okey. Dia ada dobek tadi ni. Saya akan bahas sekejap lagi. Adapun jika tiada hilang, okeylah cakap terus takut lupa. Dihukum suci, jika tiada hilang, dihukum suci ya. Dihukum suci, bukan dimaafkan. Dihukum suci, iaitu warna atau bau. Salah satu. Warna atau bau. Salah satu saja yang tinggal setelah pakai asnan, pakai apa, pakai sabun semua, gosok-gosok lebih 3 kali, ada juga warna atau bau. Warna atau bau sahaja. Dihukum suci. Okey. Bukan dimaaf, dihukum suci. Adapun jika tiada hilang keduanya, keduanya yang tadi tu lah. Keduanya bau, warna dan bau tadi tak hilang, kedua-duanya tak hilang. Atau tiada hilang rasanya. Ada benda tu lagi kalau rasa dengan tangan. Okey? Niscaya tiada suci dan tiada dimaafkan dia. Tak suci dan tak maaf. Jika ada dua sifat. Kita ulang balik sekali lagi ni, sekali lalu dulu. Melainkan apabila lemah daripada menghilang. Dah buat banyak kali pun lemah dah, tak boleh buat apa dah, memang tak hilang dah ni.
memang tak hilang dah. Maka jadilah suatu itu mutanajis yang dimaafkan. Tu beza tu. Yang tadi suci, yang ni dimaafkan. Okey? Dan apa tu? Apa kala? Apa? Rumi apa? Apa kala? Kalau Jawi pun apa kala juga. Dan apa kala kuasa menghilangkan dia. Ni bab lain ni, tak apa lah, baca dulu. Dan apa kala kuasa menghilangkan dia, maksudnya boleh hilangkan dia, kemudian maksud selepas daripada lemahnya, mula-mula tak boleh, selang 2-3 hari boleh pula. Tu maksud dia. Wajib dihilangkan dia, wajib lah buat, dah boleh dah. Dan tiada wajib atasnya mengulangkan sembahyangnya. Yang dah buat tu kira halal sah, yang telah disembahyangkan dengan dia atas qaul yang muktamad. Sekali baca macam tu, dia lebih mudah kita baca macam tu untuk dapat faham dia punya konsep tu, dia punya apa yang nak bagi tahu, kemudian baru baca satu-satu. Okey, yang pertama, jika susah nak hilang salah satu daripada dua sifat najis, bau atau warna. Bau atau warna satu je, bau atau warna je. Dihukum suci juga. Dihukum suci tu maksudnya suci lah. Suci lah maksudnya. Walaupun najis mughalazah sekalipun. Okey, dengan syarat-syarat tertentu lah, nanti kita akan bincang buat tu. Okey. Dihukum suci. Dihukum suci tu jika salah satu antara bau dengan warna saja. Rasa tak termasuk. Rasa cerita lain. Cerita tinggal bau. Lepas dah suci tu hilang semua, tapi tinggal bau sahaja. Maka dah buat 3 kali. Suci. Ataupun bau dah tak ada tapi warna ada, suci. Jika ada kedua-dua, hukum dia berbeza. Maksudnya ada bau dan warna, hukum berbeza. Satu lagi, jika bukan bau dengan warna tapi rasa je ada, bau dengan warna tak ada, rasa satu je ada, hukum berbeza juga. Okey, hukum berbeza juga. Satu-satu kita akan bahas ni. Jadi ada 3 hukum kat sini. Sebelum tu kita kena faham, istilah dihukum suci berbeza dengan dimaafkan. Beza. Dihukum suci maksudnya suci. Dimaafkan maksudnya masih najis, tapi dimaafkan. Dihukum suci berbeza dengan dimaafkan. Dihukum suci berbeza dengan dimaafkan. Walaupun kedua-duanya sah solat. Dihukum suci memang sah solat, dimaafkan juga sah solat. Dihukum suci ianya suci setelah tak dapat dihilangkan sedaya upaya, dan dah buat 3 kali, lebih pada 3 kali, dan satu sifat je, sama ada bau ataupun warna, maka ianya suci. Okey, walaupun ada suci, settle. Dimaafkan, ianya tetap najis, tapi najis yang dimaafkan. Tapi najis tak najis. Bezanya adalah, beza antara dihukum suci dengan dimaafkan ialah, jika dimaafkan, ia tetap najis. Dia tetap najis sebab dia cuma dimaafkan. Bila dia sebut dimaafkan, dia hanya dimaafkan nisbah solat aja. Kembali balik cerita asal. Dia hanya dimaafkan nisbah solat, dia tak dimaafkan nisbah makan ke. Rasa dekat sini ada lagi, kan? Rasa dah buat macam-macam pun tetap rasa ada lagi. Rasa dengan tangan ada, kan? Ada. Jadi oleh yang dimaafkan bau dengan warna, ini rasa, dia pun makan. Gigit, masuk mulut, telan, haram, tak boleh. Sebab najis kan? Sebab dia bukannya suci, dia dimaafkan. Itu beza. Dan satu lagi, jika dia suci, katalah dia suci, contohnya ambil contoh suci, bila kena air, tetap air itu suci mutlak. Sebab dia suci. Dia kata tinggal salah satu daripada 2 tadi, bau dan warna salah satu, dan dah buat banyak kali pun, lebih 3 kali pun tak hilang juga, tinggal juga bau ataupun warna, atau bila kena air itu kekal mutlak. Sebab dia suci. Walaupun dia ada, dia suci. Yang dimaafkan tadi, yang mana setelah dah buat, yang meninggalkan bau dan warna, dia dimaafkan. Dua-dua ada, bau dan warna. Dua-dua ada, bau dan warna. Dia cuma dimaafkan di sebelah semayang je, setelah dicuci 3 kali semua. Ataupun rasa, satu je, semata-mata rasa, dia juga dimaafkan. Dia bukan suci. Kena air bukan najis. Tu beza dia. Dia agak dalam sikit lah, lambat ni.
Okey, kalau suci, dia suci dalam semua keadaan. Semua keadaan suci. Kalau dimaafkan, dia hanya dimaafkan nisbah semayang, dia tak dimaafkan nisbah makan, tak boleh makan, dan dia tak dimaafkan nisbah kena air. Bila kena air, air itu jadi mutanajis. Bezanya lagi di antara dihukum suci dengan dimaafkan, dia agak akademik sikit lah. Nampak? Dia agak ni sikit. Beza di antara dihukum suci dengan dimaafkan ialah, beza lagi yang lain pula, jika dimaafkan, dia wajib dihilangkan setelah berkuasa untuk hilangkan. Faham? Sebelum ni tak berkuasa, maksud tak ada alat ke apa, dah buat semua, tak ada klorok ke, tak ada apa ke, dia tak boleh buat lah. Jadi maka dia ni dimaafkan. Bila sebab dah buat sedaya upaya. Bila lepas pada tu boleh, tak kisahlah dapat alat baru ke apa mesin ke apa ke, boleh nak buat, maka wajib dia buang. Sebab dia cuma dimaafkan je. Bila ada alat tak maaf. Tapi berbeza dengan suci yang kata tinggal salah satu bau atau warna tadi. Dia tu memang suci. Sebab dah buah dah semua, tinggal satu je, bau ataupun warna. Ianya suci. Bila ianya suci, tiba-tiba buat datanglah klorok ke apa ke semua, dah ada alat dah, tetap juga dia suci dengan maksud tak wajib pun dia buang. Walaupun dah ada alat dah. Jadi bezanya dimaafkan bila mampu untuk hilangkan, wajib hilangkan. Jika suci, bila mampu untuk hilangkan, jika suci yang tadi tu, jika mampu untuk hilangkan, tak wajib hilangkan. Nak hilangkan silakan. Dia susah sikit. Jadi ukuran dia tu tiga kali basuh dengan asnan atau dengan sabun. Okey. Ulang balik, jika masih ada satu sifat najis atau bau yang tinggal setelah 3 kali buat akhir sekali, tak boleh hilang juga, lemah daripada menghilangkannya. Contohnya tai ayam mone, sini panggil apa? Mone ke? Munir. Mone, tai ayam tu lah, tai ayam candu. Orang KL panggil tai ayam candu. Memang bau candu kan. Dia lembik, cair macam tu. Lepas tu kita pun buang, gosok, hilang dah, tak ada air. Kemudian jigu air, tapi bau dia power, wah cakap lu. Oh, mantap bau dia. Ada lagi bau dia. Tapi tinggal apa tadi? Ingat? Warna dan bau. Dia tinggal bau. Dah buat 3 kali. Dah 4-5 kali dah buat. Maka dia adalah suci. Tiba-tiba dia kata, kau nak alat tak? Kau ambil cair ni, kau pergi tabur, kau pergi tu, kau campur air sikit, lepas tu kau basuh, hilang. Tak wajib. Sebab suci. Dia pun semayang atas tu. Suci. Tak pakai sejadah. Suci. Memang suci. Namanya suci. Okey, satu lagi contoh, jika masih ada satu sifat, contohnya darah, warna-warna darah, kena pakaian, basuh, tak hilang warna darah, tak hilang. Termasuk mughallazah sekalipun, ni tiga-tiga tau, mughallazah sekalipun, darah mughallazah sekalipun sama. Lepas tu cuci tak boleh juga. Bau tak ada, air memang tak ada, tinggal color je, warna merah. Dah lebih 3 kali, dah pakai sabun semuanya, maka tak hilang juga, maka dianya suci. Bukan dimaafkan, suci. Tiba-tiba ada orang kata, kau ambil ni klorok, kau letak je, rendam 1 malam, hilang. Tak wajib. Sebab suci. Sebab suci. Sebab ketika dia buat tu tak ada, lepas tu baru ada. Maka tak ada masalah. Apa lagi? Jika ada 2 sifat pula. Jika ada 2 sifat bau dan warna, buat, dia tak suci, tak dimaafkan. Akhir sekali tak larat dah, lemah daripada menghilangkannya, memang tak boleh buat dah. Tetap ada bau dan warna, bau darah dan warna darah tetap ada juga. Maka ianya dimaafkan, tapi tak suci. Dengan maksud dia najis, tapi najis yang dimaafkan. Jadi tiba-tiba ada orang kata, kau ambil ni klorok baru punya, boleh, wajib dia cuci. Itulah wajib. Sebab dia dimaafkan je, bukan suci. Sebab ada dua-dua. Ataupun ada rasa, bau tak ada, warna tak ada, tapi rasa ada lagi. Bila rasa ada lagi, dia buat banyak kali dah, lemah dah daripada menghilangkannya. Memang tak larat dah, tak boleh buat dah, semua dah buat dah, tetap ada rasa juga ni. Maka dia najis yang dimaafkan. Semayang sah, tak ada masalah. Kalau dekat baju, dekat lantai, tak ada masalah. Tiba-tiba ada orang kata, kau ambil ni mesin ni, kau letak, kau mesin kejap je hilang. Wajib dia hilang sebab dia dimaafkan. Wajib dia buat sebab
Najis itu cuma dimaafkan. Dan adakah dia wajib qada sembahyang? Tak wajib qada sembahyang yang dah lepas tu. Tu dia sebut ujung-ujung tu. Dan tiada wajib mengulangkan sembahyangnya yang telah disembahyangkan dengan dia atas qaul yang muktamad. Lepas dah hilangkan tu, lepas dah berkuasa untuk hilangkan tu, dia pun hilangkan, tak wajib qada sembahyangnya atas qaul yang muktamad. Dengan maksud ada pendapat dhaif yang kata kena qada juga. Sebab tu dia sebut qaul muktamad. Tapi kita pakai yang muktamad lah. Sikit lagi. Last sebelum tu last. Dan yang dimaksudkan masih ada satu sifat, dua sifat najis tadi tu, iaitu pada najis yang sama. Maksudnya tai ayam meninggalkan color coklat walaupun dah cuci dan meninggalkan bau. Itu dua. Dan dari segi tai yang sama, najis yang sama. Jika najis tu berbeza, itu kira lain. Contohnya tai ayam campur darah. Dua najis berbeza. Tai ayam bukan tai ayam berdarah, bukan. Dan darah, dia ada tai ayam. Ada tai ayam, tiba-tiba tertumpahlah darah atas tu, darah siapa-siapa lah, darah orang ke darah apa, tumpah atas tai ayam tu. Okey. Kemudian dia nak sucikan. Bila dia nak atas tu atas pakaian lah kot, logik sikit. Atas lantai pun boleh. Saya ambil contoh atas pakaian, logik sikit. Tai ayam ada atas tu, kemudian darah pula. Ada darah. Jadi bercampurlah darah lain, tai ayam lain. Bercampur. Tiba-tiba dia nak cucikan. Bila dia cuci, masih ada lagi bau tai ayam, tapi tak ada color tai ayam, tak ada rasa tai ayam. Cuma ada bau tai ayam je. Dan color, warna ada lagi warna darah. Warna darah merah tu ada, tapi tak ada bau darah, tak ada rasa darah. Maknanya satu sifat bau daripada tai ayam, sifat warna daripada darah. Dua najis yang berbeza. Jika macam ni, suci. Yang dia kata tak boleh ada dua tu, itu jika najis yang sama. Saya ambil kat mana tu? Itu ambil dalam kitab Sabilal. Dia detail sikit. Ambil dekat Sabilal yang tu. Okey, ini daripada Sabilal juga. Nak baca je lah. Jika kekal warnanya dan baunya, kekal warna dan bau pada satu tempat, ada dua, maka tidak suci tempat itu. Betul lah, sebab ada dua tadi. Dan warna dan bau, maka tak suci tempat tu. Sekalipun sukar menghilangkan, tak suci. Sekalipun sukar nak hilang, susah nak hilang, tak suci. Kerana kuat dilalah, kerana kuat dalilnya kedua-duanya tadi yang ada bau dan warna di atas kekal ain najis tu. Itu membuktikan bahawasanya ain masih lagi ada, kerana tu ada warna dan bau. Kalau ada warna saja, tak kuat sangat. Jadi kita boleh kata sebenarnya dah suci, tinggal warna aja. Kalau ada bau saja, kita boleh kata sebenarnya dah suci dah, sebab tu tinggal bau aja. Ini tak, tinggal bau dan warna. Maknanya kuat dilalah, kuat dalil, kuat indikator menunjukkan bahawasanya masih lagi kekal, ada lagi ain tu. Tu tandanya. Okey. Dan okey, cuma bila dah akhir sekali tak boleh juga, Nabi najis yang dimaafkan. Tapi masih lagi najis, cuma dimaafkan kan. Okey, demikian lagi tidak suci tempat itu, demikian lagi tidak suci tempat itu kalau kekal rasanya. Rasa pula ni rasanya. Sekalipun sukar menghilangkannya, kerana kekal rasanya itu menunjukkan kekal ainnya rasa tadi. Macam mana boleh ada rasa sedangkan lantai straight? Tiba ada tai, buang tai, ada rasa lagi. Maknanya adalah. Sebab tu rasa hanya satu dah memadai, kuat dalil mengatakan dia masih lagi ada. Dan bau dan warna kena ada dua untuk lebih yakin lagi. Macam mana pun rasa ke bau dan warnanya, jika dah buat tak hilang-hilang juga, dia dimaafkan, namanya najis yang dimaafkan, tapi terkekal juga ianya najis. Okey. Apa dia? Ke dah terjawab? Ke dah lupa? Yang itu balik semula, sebab kita dah jumpa kaedah nanti. Jadi kaedah itu sama juga seperti yang mula, kedua tiga kan? Ulang balik benda. Yang kena najis, kita dah hilang dua daripada tiga. Okey, hilang dua daripada tiga. Lepas tu dianggap suci dan sah. So, lepas itu kita nak cuci balik. Adakah sama juga kaedah tu untuk meninggalkan? Lepas tu nak cuci balik tu apa? Cuci balik kesan dia tu. Kesan warna lah.
Okey, maknanya dah tak hilang dah sudah puas hati dah, maksudnya lebih 3 kali semua. Okey, tapi kita nak cuci bersihkan dia tu untuk menghilangkan warna tu, kita perlu 3 kali juga. Oh, bukan. Macam ni. Yang kata 3 kali tadi tu sunat 3 kali meniga, sunat meniga. Jadi sama juga. Ya. Lepas dah tak boleh dah tu. Tak boleh dah. Dah pakai sabun asnan apa semua dah buat, dah tak boleh. Hanya meninggalkan color, warna lah kita kata. Tinggal warna. Okey, maka bila dah macam tu, ambil air, lalukan sekali. Barulah ianya suci. Kemudian sunat kedua dan ketiga. Bila ni? Setelah lemah menyucikan. Kita ambil contoh macam ni. Dia baju dia kena darah kan. Dia buat kat air terjun. Ambil air terjun senang. Air terjun. Berani air tu terjun. Kita orang basuh. Air terjun ni. Boy, itu bukan sikit, banyak air tu. Gosok. Gosok. Masih lagi tak suci. Ambil sabun, gosok. Air jatuh ni. Air terjun terus. Bukan shower lagi. Air terjun terus. Senang. Tak suci. Sehingga tinggal color je. Akhir sekali lemah dah. Nak lemah minimum 3 kali lah. Minimum 3 kali kan. Lepas 3 kali dah lemah dah. Bila lemah tarik lah. Tak boleh dah hilang. Masih lagi tak suci. Belum. Habis tadi air. Bukan 2 baldi. Tak tahu berapa gallon air turun. Sebab waktu tu dah tengah cuci. Kemudian, okey, dah lemah dah. Masa tu baru ada hukum. Okey, kalau dah lemah tak apa, lalukan air. Lalu sekali. Okey, dah suci. Baru suci. Walaupun tadi banyak. Yang ni ambil berapa tau? 1 cawan je. Tadi bergeleng-geleng turun air tu. Tak kira. Sebab dalam proses lagi waktu tu. Bila dah lemah. Lemah tu lah. Lepas lemah tu minimum 3 kali je. Okey, tak boleh dah. Okey. Kecuali lemah dia tu 10 kali. Dia pergi lebih tambah. Maknanya dah suci jugalah air tu jatuh. Sebab lemah ni dia bagi dobek 3 kali. Sebab tu dobek tu. Siap bagi dobek lagi tu. 3 kali je. Siap bagi dobek lagi. Jadi kalau dia buat 5 kali, tak payahlah. Sebab dia kata je dia sedang suci. Sedangkan dia sebenarnya telah suci dah. Dia je pergi letak sampai 5 kali siapa suruh. Jadi kalau lepas dah 3 kali, dia pun keluarkan air. Aku dah 3 kali bersih kan, dan dah lemah dah, baru dia ambil air segelas, letak. Suci. Sunat ambil lagi 2, 3 kali. Meniga tu sunat. Tapi setelah lemah. Itu kalau tinggal 1, bau ataupun warna. Kalau tinggal 2, itu tak kira banyak mana. Gosok. Tak hilang. Gosok. Akhir sekali puas hati. Tarik. Aku dah puas hati dah. Maksudnya aku dah lemah dalam nak menghilangkan rasa atau menghilangkan bau dan warna. Okey. Letak sekali lagi. Kalau air terjun lah. Kalau tidak, ambil air. Cuah. Okey. Settle. Walaupun tadi guna air punya lah banyak. Tak kira. Tak dikira. Sebab belum lemah lagi. Okey. Ya Allah, 50 minit dah. Okey, kaifiat bersuci. Last aku kaifiat bersuci ni. Boleh lah. Dan kaifiat bersuci daripada najis hukmi, tadi najis air ni. Iaitu ada najis ni, najis nak buang. Ini najis hukmi. Saya sebutlah tadi. Najis hukmi adalah najis yang tak ada najis. Tapi belum basuh dengan air mutlak lagi. Itu namanya najis hukmi. Boleh tak? Najis yang dibiarkan sehingga tak ada. Kalau dibiarkan ada lagi, masih lagi air ni. Najis tahi kucing ada 2 bulan dalam rumah, dalam bilik. Ada lagi, dia punya kerak-kerak ada lagi tu, ada lagi. Itu air ni lagi. Yang hukmi, air kencing kucing 3 bulan dalam bilik. Tak. Kita balik kampung 3 bulan. Alamak, saya balik 3 bulan. Alamak. Ada air kencing 3 bulan. Jadi maknanya kalau 3 bulan hilang. Hilang tu maksud tak ada bau. Kalau ada melekit-lekit, ada lagi. Ni tak ada apa pun. Tak ada apa. Jadi dia panggil najis hukmi walaupun dia jadi sendiri. Ya. Ataupun kita buat juga macam tu juga. Nanti kita baca ni. Sebab kalau tidak nanti kan tak baca lagi dah syarah dah. Buat sendiri. Buat pun boleh. Jadikan dia hukmi. Dan itu adalah teknik menyuci najis yang sangat pintar. Yang sangat cerdik. Daripada tengok najis, ambil air spray. Oh, tak cerdik. Boleh.
Ni ada cara yang bijak menukar najis aini kepada hukmi. Tapi nak kena baca dululah baru sedap syarah. Baca balik sekali lagi yang tadi sebab dah faham dah, baru nak baca sekali lagi. Tiada mengapa jika meninggal warna atau bau. Tak apa, atau yang payah dihilangkan, dan jika mughallazah sekalipun. Dan dhabit payah hilang itu sekira-kira tiada hilang dengan digosokkan dengan air dan seumpama sabun atau asnan 3 kali. Kemudian jika tiada hilang dihukumkan suci jua lepas lalu air tu. Adapun jika tiada hilang keduanya, ada dua-dua, atau tiada hilang rasa je ada, tapi dua tadi tak ada, warna dan bau. Yang ada rasa saja, ataupun ada rasa tak ada, warna dan bau ada. Niscaya tiada suci, tak suci, dan tiada dimaafkan, melainkan apabila lemah daripada menghilang. Ini dia kena lemah sendiri dia tak ada dobek 3 kali. Lemah, tak larat dah berapa? Dah 15 kali dah. Tak hilang-hilang juga rasa. Dah berapa dah? 20 kali. Tak hilang-hilang pula bau dan warna. Dah lemah dah. Bila lemah, maka jadilah suatu itu mutan najis yang dimaafkan. Maksudnya sesuatu yang kena najis tapi dia dimaafkan. Najis yang dimaafkan lah. Tapi bukan suci. Najis dimaafkan. Tadi itu suci. Yang tinggal satu sifat tadi. Dan apa kala kuasa menghilangkan dia, lepas tu tiba-tiba je adalah alat dia boleh buat hilang. Kemudian daripada lemahnya wajib dihilangkan dia jika dalam masalah 2 sifat tadi, dan dalam masalah ada rasa tadi, 2 masalah tu wajib hilangkan dia. Dan tiada wajib atasnya mengulangkan sembahyangnya. Sembahyang tak wajib ulang. Walaupun sebab nama dah dimaafkan bagi sembahyang yang telah disembahyangkan dengan dia atas qaul yang muktamad. Baru faham terus semua. Dan kaifiat bersuci najis hukmi iaitu najis yang tiada baginya jirin, tak ada ain, tak ada ketulan, tak ada najis tu, dan tiada baginya sifat pun tak ada. Kan sebut tadi, jika ain tak ada, sifat ada, masih lagi nama ain ni, bukan hukmi. Yang ini ain tak ada, jirin tak ada, najis tu tak ada, air tu tak ada, air najis tu tak ada, dan sifat pun tak ada. Maksudnya bau, warna dan rasa pun tak ada. Seperti air kencing yang kering, yang hilang rasanya dan warnanya dan baunya, hilang, maka memadalah dengan lalu air atasnya sekali tu, memadai sekali lalu. Sebab apa sekali lalu? Kenapa tak basuh gosok dulu? Tak ada najis. Kalau ada najis dia tak nama ain ni. Habis dia melekit-lekit itu kalau ada najis dia tak nama hukmi, dia nama ain ni. Habis tu kalau pegang ada melekit-lekit, itu ain ni. Bila ain ni kembali cerita tadi, gosok 3 kali lah apa semua tadi tu. Sekarang ni tak ada. Kalau tak ada najis, kenapa namanya hukmi? Sebab tak dilalukan dengan air lagi. Jadi najis hukmi ialah najis yang telah hilang ain, najis tu dah tak ada, sifatnya yang 3 juga tak ada. Kalau kita tengok najis mutawassitah hukmi, jadi cara menyucikannya dia tak masuk sini. Ni dobek aja. Najis mutawassitah hukmi. Sebab saya sebut tadi kan, semua ada 3. Jadi najis hukmi pun terbagi kepada 3 juga, iaitu mutawassitah hukmi, mughallazah hukmi, mukhaffafah hukmi. Najis mutawassitah hukmi, cara menyucikan dia sekali lalu air. Apakah dia najis mutawassitah hukmi? Bagi lagi contoh, iaitu ada air kencing. Lepas tu air kencing tu kering dan tak ada melekit-lekit pun dah tak ada, bau, warna, rasa, melekit semua dah tak ada, maka caranya air kencing pula, kencing kucing, lalukan sekali air, sunat 3 kali. Sunat meniga, tapi sekali sudah memadai. Mughallazah hukmi pula tetap dengan 7 kali juga, salah satunya air tanah. Contohnya air liur tadi lah, ataupun air kencing anjing ke, air liur anjing ke, ada dekat lantai, macam tadi juga, setelah 3 bulan dia kering, tak ada bau babi, bau anjing, semua tak ada warna, rasa, semua tak ada. Tapi kita tahu tak suci lagi, rumah kita tahulah, maka lalukan air. Walaupun dia hukmi, dia cara menyuci dia macam air ni jugalah, iaitu macam kena hilangkan bau, warna, semua najis-najis apa mughallazah tadi, kemudian lalukan air 7 kali kan. Salah satunya dengan air tanah sekurang-kurang. Boleh je nak pakai, kita dah bincang banyak kali dah. Boleh je 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6. Nisbah dia tu. Nisbah tanah dengan air, mana-mana boleh. Dan boleh juga 7 air tanah. Mughallazah hukmi dan mukhaffafah hukmi. Cara nak sucinya, percikkan air atasnya. Kerana itulah kat sini
ada silap faham sikit, iaitu bukan mazhab lain dengan mazhab Syafi'i dia ada sikit perbezaan dan ada orang boleh jadi salah faham. Bila mukhaffafah ni dia kena buang air dulu. Dia kena lap dulu. Maksudnya buang dah tak ada air itu baru percik. Jika ada dia namanya aini lagi yang dapat menyucikan dengan cara mukhaffafah ni, lepas buang air itu lap, buang air dah tak ada air, tak ada air dah baru percik. Itu kita akan masuk bab tu nanti, mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Cuma najis mukhaffafah hukmi, ada air kencing budak yang tadi sebut tadi tu 2 tahun ke bawah, tak minum, tak makan apa-apa selain pada susu ibu, tiba-tiba kering. Bila kering tak ada warna, bau dan rasa tak ada lah, sebab tu namanya hukmi. Spray aja, renjis saja atas tempat tu, penuhkan. Jadi sama ada dia sengaja atau semula jadi. Macam tadi tu semula jadi dia hilang, air kencing lama semula jadi hilang. Boleh jadi? Boleh jadi juga semula jadi macam najis dekat tanah lagi tak dia jadi sendirilah, maksudnya dia secara semula jadi hilang. Tetap juga namanya hukmi jugalah. Kat pokok. Kat pokok, tapi pokok hujan pula kan. Katalah tak hujan kan, ada najis tahi burung ke apa dekat dahan pokok, dia berak kat situ. Kemudian kemarau 3 bulan, buat contoh je lah. Kalau tidak hujan dia dicuci juga kan. Lepas tu tengok-tengok dah tak ada dah tahi kat situ. Dan hujan tak hujan pun, walaupun dia hilang dengan sendiri, tetap namanya dahan tu dahan yang bernajis hukmi. Maksudnya automatik dia jadi, semula jadi ataupun sengaja. Najis aini ni boleh ditukar status jadi najis hukmi. Maksud boleh tukar. Itu adalah cara yang sangat bijak untuk menyucikan najis, iaitu menukarkan status aini yang susah payah tadi tu kepada hukmi. Boleh buat. Caranya sofa. Okey, sofa kan dia span. Kucing berak ke kucing kencing, macam mana nak buat? Adakah nak ambil sofa tu, nak masuk bilik air, nak jiwa air? Adakah nak basuh dekat situ, ambil satu baldi? Caranya yang paling bijak adalah tukarkan najis aini tadi kepada najis hukmi. Cara nak tukar start dia, yang pertama ambil najis tu buang dulu. Mestilah kena buang dulu yang tu dulu. Sebab yang tu dah akan berpindah, akan banyak najis. Buang dulu. Buang, ambil tisu, ambil bubuh dalam tong sampah. Ambil tisu, bubuh, ambil bubuh, ambil bubuh. Ada colour lagi, ambil bubuh. Selagi ada colour tu, ada lah tu. Ambil. Katalah besar ni. Besar ni. Ambil. Gosok dengan tisu. Kemudian buat. Lepas tu bau ada garanti. Warna ada sikit-sikit yang tak boleh hilang tu garanti. Rasa tu mungkin tak ada lah kot, sebab kita dah buat banyak kali. Kata tak tahi apa, ataupun air kencing kucing pun boleh juga. Air kencing budak pun boleh juga. Tak kisahlah macam apa pun, dekat atas sofa. Kemudian oleh kerana ada bau apa semua, kita basahkan air pula. Kita ambil wet tissue. Wet tissue pun boleh, tapi wet tissue ada bau wangi. Ambil kain good morning tu, basahkan, lembabkan, perah biar tak menitik dah. Gosok besar tu, gosok dekat area tu, gosok, dia akan lekat kat situ tu. Dari segi colour tu, warna tu akan lekat. Lepas tu ambil yang lain juga ke, atau basuh perah balik ke. Gosok. Colour dah hilang, bau dah hilang, rasa pun dah hilang kan. Silap dengan colour cushion tu hilang sekali. Sebab terlebih silap. Jadi jangan lebih sangat. Nanti putih pula, lain pula ada tanda. Jadi maksudnya hilang. Kan? Hilang sofa kita, hilang dia punya tu. Dah tengok, dah tak ada bau. Dan dia habis. Maknanya najis tu apa? Bertukar najis aini kepada najis hukmi. Senang kan? Kemudian tak pakai air pun. Habis tadi yang pakai air itu dalam bilik air, perah, buat keluar yang dah tak menitik. Yang kata pakai tuala good morning tadi tu. Lepas tu nak buat macam mana? Tengok besar ni najis. Ambil 1 gelas air, setengah gelas.
ambil sudu satu. Mana air? Tak nampak air. Gelas ni ada air, ambil sikit je air. Ambil sikit sudu, ambil sikit bubur. Sikit. Banyak ni. Satu sudu. Satu sudu je. Tempat dia sini, kita katalah sini, contoh dekat sini. Tu dekat sini. Dah jadi hukmi lah. Itu pun. Kena sama. Hilang lah. Menyekat masuk ke bawah. Hilang. Dia akan masuk ke bawah. Hilang. Dah. Jadi semua kena. Jadi dia menyucikan najis dia dengan satu sudu air. Kalau tak cukup pun maksimum pun 2. Takut ada yang tak kena tepi-tepi tu kan. Ambil satu lagi, kena tepi-tepi. Tak boleh pakai spray, tak boleh. Kena pakai itu, pakai sudu. Maknanya cuci tahi pakai 2 sudu air. Ya. Bijak. Tapi kalau kita nak basuh macam mana? Ambil, pikul, bawa keluar, buka paip. Semua pergi. Oh, dengan habis semua bernajis, semua jadi besar. Sedangkan tu cara dia. Cuma air tadi tu kadang-kadang masa kita basuh, kalau kita basuh sikit tu ada air masuk ke dalam. Kalau tadi saya ambil yang kering kan, katalah dia tak boleh hilang, kena tuang juga air banyak sikit. Kalau lembab tak boleh jadi. Contoh dia pun ambil air macam tadi satu sudu, bubuh juga, lepas tu gosok. Jadi air tu air mutanajis. Yang sebelum hilang, katalah susah sikit, air tu mutanajis, dia pergi mana? Dia masuk dalam tu. Suka hati dia masuk dalam tu. Biar buat apa, biar dia dalam tu, tak ada masalah. Lepas tu kalau dia tembus kat bawah, bawah tu kena masuk sama juga. Mutanajis. Kalau dia tak tembus, kalau biasa tak tembus sebab dia dah menyerap dah kat dalam tu. Biar. Tiba-tiba kita duduk atas tu, tak ada masalah. Sebab mutanajis tu kat dalam. Jadi kalau kita nak semayang atas tu pun boleh, atas sofa tu pun boleh. Sujud dekat situ pun boleh. Yang tak bolehnya kita semayang sambil-sambil pikul sofa. Menanggung najis. So ada ke dalam tu. Itu tak boleh. Itu melampau. Itu tak boleh. Sebab dalam tu ada. Nak semayang atas dia boleh. Itu cara dia. Itu pun kalau tak hilang walaupun pakai apa-apa kan. Kadang-kadang kita boleh pakai teknik-teknik yang tertentu. Kita bubuh sabun sikit, perah bagi dia. Pandai-pandai lah kita tu. Spray-spray ke apa ke sikit-sikit. Tapi spray ni ada bau tu masalah sikit. Bau tu dia ganggu untuk kita nak tahu dia ada bau ke tak yang sebenar. Sebab dah bau wangi tu punya pasal. Jadi bau ni tak apa digalakkan lah. Yang berbau ni. Alat yang jenis berbau. Apa lagi ya? Rasanya tu lah. Jadi kalau ada dekat ni ada satu saya pernah cerita dulu kat Kuantan lah, tapi tak ingat kuliah mana. Kata kuliah sini juga, kuliah malam juga. Kalau macam kena dekat kapet, kan kapet kan ada biasa binatang masuk berak air kencing, datang dia masuk dia berak kat sini, air kencing kat sini gitu kan. Kalau kau contohnya sikit ada sikit Abang Zaidi dah jeling lah, dia kencing kat sini basah ni, kita ambil contoh ni senaik sini kucing ni, caranya sama. Ambil tisu jauh, ambil lap, hilang, ambil buang. Hati-hati lah, cakap dia ni berpindah sini pula kan. Hati-hati. Buat sampai dia. Ada orang sampai dia nak puas hati, dia ambil hair dryer lagi. Nak bagi kering. Boleh juga, tapi macam menyusahkan. Hair dia, dah kering. Hukmi real dia panggil. Sebenarnya tak payah sampai kering. Dia tak puas hati sebab masjid ni bahaya nanti, aku kena tanggung, aku tak siap. Tu tak siap yang beriman namanya. Ni tak siap pun tak kerti suci najis. Saya jumpa berlambak tak siap tak kerti suci najis. Pening kepala bila tengok tak siap. Aduh. Bila tak jadi apa tak apa. Setakat nak vacuum tak apa. Bila jadi tu kita tengok depan mata, Allah sedih. Kalau tak jadi tak apa. Bila jadi tu problem tu. Bila macam ni ada lap tu dah ambil hair dryer. Tu dia punya pasal lah tu. Kering. Dan bau, warna, rasa semua tak ada. Ambil satu sudu je. Ni tak boleh kot 2 sudu kot. Kalau satu sudu dia macam tak boleh nak pergi sangat kan. Dah. Allah senang ni. Ya. Sangat senang. Buang dulu air dia. Lepas tu buang dulu air dia, buang sifat bau, warna dan rasa, tukar dia jadi najis hukmi. Lalu air. Settle masalah. Kalau masa dah jadi hukmi.
Masa dah jadi hukmi, ambil air, tuang dekat area dia tu lah, tempat tu. Adalah kawasan dia, tanda lah kawasan dia bersama ni. Walaupun dia stay. Maksudnya stay tu walaupun dia tak mengalir. Kalau lah kita ambil lantai ni, kita angkat, dia mengalir. Faham tak logik? Dia memang tak mengalir sebab dia sama, tak mengalir lah. Kita tuang, dia bertakung. Tapi kalau kita jadi hak kejap, kita angkat ni, kita angkat macam tu, dia mengalir. Maknanya dia ada kemampuan untuk mengalir, tapi dia tak mengalir. Itulah boleh, cukup dah tu, memadai tu. Sebab bukan mesti mengalir. Mengalir pun boleh, bagus. Tak mengalir pun tak apa, dengan syarat ada kemampuan untuk mengalir. Ada air yang dia tak ada kemampuan untuk mengalir, maknanya terlalu sikit, buat macam mana pun tak mengalir. Yang tu tak boleh. Contohnya spray yang bunga, yang besar tu, sekali dia memang rasa basah, tapi dia tak ada kemampuan untuk mengalir. Lompat macam mana pun bagi satu, tak buatlah macam mana, tak boleh mengalir. Yang gebu lah. Tapi kalau kita buat tajam sikit, dia mengalir. Itu boleh. Spray kalau macam tu boleh. Cuma kalau pakai spray tu jadi besar, pakai sudu je. Dan air tu bila kita cuah, janji dia kena kat mana tadi tu. Tanda lah dengan pensel dulu kat mana, dia kena semua. Bila dia kena semua, settle dengan maksud air, jika najis tu dah jadi hukmi, kena air tu namanya air mustakmal. Itulah nama air mustakmal. Air mustakmal boleh terjadi dalam tiga keadaan. Yang pertama boleh terjadi ketika ambil wuduk kali pertama tu, maksud sahaja aku ambil wuduk, air jatuh tu, semua namanya air mustakmal. Basuh tangan yang kali pertama, sapu kepala, sapu kepala tak kisah, kaki, basuh kaki yang kali pertama, semua kali pertama, namanya air mustakmal. Mandi wajib juga boleh jadi air mustakmal. Kena kepala, jatuh tu yang pertama juga air mustakmal. Kena tangan yang pertama, air mustakmal. Semua yang pertama, mandi wajib namanya air mustakmal. Yang ketiga boleh jadi air mustakmal dengan cara menyucikan najis hukmi. Lalukan air tu nama air mustakmal. Selain daripada tiga ni, bukan air mustakmal. Air kopi, bukan air mustakmal. Semua bukan. Nama air mutaghayyir, mungkin air qaid lazim, muqayyad dan sebagainya. Macam air kelapa apa semua tu kan. Tapi bukan, air mustakmal tiga je. Jadi itu nama air mustakmal. Bila nama air mustakmal, dia suci. Air mustakmal ni suci, tapi tak menyucikan. Biar je. Biarlah, tak payah lap pun tak apa. Tapi takut berbau hapak pula. Lap lah, tu cerita lain. Pernah jadi dekat masjid lah. Saya datang mengajar kat situ. Saya pernah cerita kat sini dulu. Dekat bila kita masuk kali pertama, datang masuk nak mengajar, masuk tu tengok dekat pintu dia ada kapet lain. Ingat tak cerita tu? Tak ingat. Ada kapet lain. Kapet dia macam ni tau. Dia punya, katalah pintu tu, dia punya kapet lain tu warna dia lain sikit. Dia macam ni. Daripada pintu tu macam ni. Pintu tu maksud tile lah, tile. Lepas tu kapet. Di antara tile dengan kapet tu macam tu, tiga segi. Sampai lebih kurang dalam 4 kaki ke ada. Tengok apa benda ni, pelik ni. Dia nak tunjuk ustaz pergi ke sana ke anak panah, tak macam anak panah. Apa benda ni? Warna pula nak sama. Kalau macam warna kuning ni, dia warna kuning macam ni juga, tapi boleh nampak beza lah. Tengok macam tampal ni. Tampal. Habis kuliah masa makan tu tanya, apa benda design macam ni? Dah lah tu. Tempat yang macam tu tak, line soft tak ada hilang. Dia tak ada line lah. Ada soft, kita boleh kata design ni line soft hilang. Yang ada macam tu. Dia kata jadi lama dah tu. Dah 2-3 tahun dah. Jadi macam tu. Jadi macam mana? Ada seorang pakcik ni, dia sakit perut. Dah tahu sakit perut, dia datang semayang jemaah juga. Imam baca biasalah, semayang biasalah, lambat biasalah tu. Dia tak tahan. Dia tak takut nak batalkan semayang dia. Jadi bila macam tu, akhir sekali memang tak boleh buat apa, terkeluar sikit, terkincit. Keluar sikit. Bila dah keluar macam tu, dia pergi. Masa dia nak pergi, nak sampai ke pintu, dah memang tak tahan, berterabur kat situ juga. Jadi bila dia lari, berterabur dia panjang lah. Yang tempat tile tu senang. Tile tu basuh lah, senang lah, boleh basuh. Masalahnya yang dekat ni macam mana? Jadi dia pula hilang. Tak nampak muka dah. Balik kampung terus. Menghilangkan diri. Mana dia pergi? Jadi semua orang, Tok Siap memang ambil cuti je, emergency. Tok Siap ambil cuti emergency. Tak apa nak buat? Tarik orang. Kalau tarik binatang tu boleh pecah-pecah mata juga.
tarik orang pula pakcik tu. Aku kenal. Aku memang tarik semalam dengan dia. Dan tarik nak keluar tu. Jadi macam mana nak buat ni? Akhir sekali seorang pun tak kerti nak buat macam ni. Seorang tak kerti. Akhir sekali dia gunting. Nampak? Tanpa ilmu, dia gunting. Dia gunting daripada start sini teruk. Sebab dah hari tu, esok tu semalam subuh esok tu, masih lagi dia letak kursi kat situ. Jangan lalu. Najis. Sedangkan tu masjid. Masjid jika ada najis, haram biar. Walaupun 1 saat. Dia kena buat segera. Kena sucikan segera. Dia boleh biar sampai esok. Lepas tu sampai Zuhur, sampai Asar. Asar tu baru dapat idea untuk gunting. Dia pun gunting. Perut gunting. Dia tu jadi macam tu. Sebab daripada banyak kepada sikit. Daripada putih abu. Jadi tu jadi besar jadi macam tu. Okey, dia buang. Lama-lama berlubang kat situ. Jadi ada lah, naik lah apa dia panggil pasir-pasir apa semua, debu-debu naik kat situ. Dia pun masa sembahyang Jumaat buat pengumuman kita nak kutip dana untuk tukar kapet. Dia tak cerita lah, cuma kapet kita dah rosak. Jadi kita buat sampai nak tukar kapet. Buat apa pengumuman sampai kat situ 3 kali Jumaat. Tak dapat juga. Dapat berapa ribu? 1,500 lah. Dia punya kos banyak. Puluh ke 11, 12 ribu. Banyak lah kos dia. Tapi yang dapat 1,000 lebih. Tak sampai 2,000. 3 kali Jumaat. Bila dia buat pengumuman, siapa nak infak ada tabung kat luar je, tak boleh. Bila tak cukup macam tu, seorang tu ada bagi idea. Tak apa, saya pergi kedai kapet, saya cari yang nak sama kali macam ni. Itu yang dia beli, itu yang dia gam. Setelah 3 tahun saya datang, cerita tu masih ada lagi, boleh tahu. Pakcik tu sampai ke sudah tak datang lah. Tukar karya terus. Dia pergi ke tempat lain, pakcik tu. Betul dia kata, macam mana tu ustaz sebenarnya? Sebenarnya, yang berak tu, yang terkincit tu, dia yang kena cuci. Dia balik sekejap, tak apa nak buat macam mana. Dia settlekan dulu masalah dia. Dan dia kena datang, kalau dia malu sangat, tunggu orang balik dulu. Datang pukul 2-3 pagi, jangan kena tangkap pergi tabung dah. Dia kena basuh. Basuh dengan cara tadi. Bukan basuh dengan air lagi jahanam. Cara, kalau ikut kepada keadaan pakcik tadi, kalau dia basuh rasa mau dengan baldi. Lagi besar najis tu rasanya. Kalau ikut cara lari tu. Jadi macam mana dia buat? Dia kena ambil tisu, ambil apa kain, buang satu, buang, letak, buang tu maksud tu. Bubuh dalam baldi, buang. Ambil tisu lah kita kata. Beli lah. Berapa belah ringgit baru? Berapa belah ringgit? 12-13 ringgit je yang tisu yang tu yang besar-besar tu. Ambil bubuh. Sampai hilang. Boleh tak? Boleh. Dia akan jadi. Tak boleh juga. Ambil tuala good morning tadi. Perah-perah biar lembab. Gosok sampai hilang colour. Hilang. Akhir sekali bau dah tak ada. Ambil air. Lap balik. Esok orang datang, dah tak ada. Dia sendiri kena. Kalau dia tak mampu nak buat, dia tak boleh buat, anak beranak dia ataupun keluarga dia wajib datang suci. Bukan tak siap, wajib keluarga dia yang datang suci. Kalau tak, diorang semua tak nak suci, wajib upah. Cari, kau nak RM100. Kerja sekejap, tak sampai sejam, RM100. Buat apa? Cuci tahi aku. Apa barang? 200. Wajib 300. Memang mahal benda tu. Apa yang alam apa yang logi tu, alam flora. Bukan. Apa? Indah water tu dia memang kerja dia. Kadang-kadang bila tersumbat, yang sumbat tu atas masalah kita punya rumah. Kalau dia tengok, dia adalah Indah Water punya, dia ada sekat-sekat sampai keluar. Ini kat dalam rumah ke kat bawah kita ke, pembentungan yang kita punya, yang atas tanggungjawab kita, dia tak buat. Sebab dia kerja apa tadi? Indah Water. Dia kerja yang luar. Yang dalam ni boleh nak suruh buat, dia balik kerja nanti. Kerja luar lah. Habis kerja nanti dia buat boleh. Tahu tak? Kalau setumbat, dia buat kadang-kadang 300 lebih. RM380. Kita kata, tak, dia pergi macam mana? Dia buka benda tu, dia masuk, lepas tu dia jolok. Macam tu tu tarik. Keluar habis, macam-macam keluar. Tisu tak tisu, macam-macam keluar. Settle. 350. Kita kata, mahalnya, kau buat ni. Sebab, tapi sebelum tu dia bagi tahu, ni semua sekali 380 ni. Berapa lama? Lama ke nak buat? Kita tengok 360. Mau. Sehari semalam. Tak, dalam insya-Allah lah 10 minit settle. Banyaknya gaji kau. Kalau saya balik dulu. Kejap. Fikir jap. Nak tak nak?
Dah lah pertama tak tahu. Nak jolok kat mana pun tak tahu. Buatnya habis penuh dengan badan. Dia tahu tempat mana, dia dah tahu dah. Kalau kat sini dia tahu dah. Dia dah tahu dah. Kalau macam ni tak boleh macam ni, dia ada pam dia macam ni, dia tahu dah. Kita tak tahu. Habis penuh lah badan. Nak amat 360. Agak-agak mana kita nak? Tunggu kejap pergi Petronas lah cocok. Cocok. Cocok lah RM400. Bagi RM380, RM20 tu beli minyak wangi. Tu lah. Dia buat mahal. Sama. Nak cuci tu berapa? 300 dia wajib bayar. So dia tak nak, keluarga dia pun tak nak buat, wajib bayar. Sama dia bayar siapa-siapa untuk cuci dengan cara yang betul. Jadi cerita lama tapi kita dapat ilmu, iaitu kalau dia ambil basuh satu masjid jadi basah, memutanajiskan satu masjid. Jika dia pakai paip tu, jeruh tak nak pegang najis orang, dia akan pergi makin besar. Tapi kalau cegedik, tukar najis aini kepada najis hukmi, ambil kering, paling-paling pun lembab aja. Akhir sekali tengok bahagian mana yang dia dah telah dia kerjakan tadi tu, lalu air bila dah jadi hukmi. Tu cara dia. Cukup 2 3 4 jam setengah, dekat 5 jam dah bercakap hari ni. Cukup lah tu. Kita sambung esok malam. Hari ni yang tak terjadual, esok yang memang dijadual, esok hari Khamis kan. Dan disyaratkan pada menyuci mutanajis, didatangkan air atasnya, maka didatangkan ni cerita air warid maurud. Air warid maurud lah ni. Air dalam mazhab Syafi'i ada air warid dengan air maurud. Air warid, air yang datang, hukum lain. Maksudnya kalau biasa saya bagi contoh, itulah anak punya air kencing anak tu, yang dah kering lah, dekat dia punya seluar, kena sikit-sikit kan. Kalau dia pakai pampers tu kan kadang-kadang keluar sikit-sikit, tapi dah kering dah air kencing tu. Kita bubuh dalam air yang penuh, air baldi yang penuh. Dah penuh dah air baldi, ambil campak. Air tu semua mutanajis. Sebab air tu dia panggil maurud, air menunggu. Tapi kalau kita kosongkan baldi tu, kita letak kosong-kosong, kita buka air paip, air yang panggil warid, menyucikan. Itu kita akan bahas ni lah. Ni air warid ni. Dan disyaratkan pada menyuci najis, didatangkan air atasnya, warid. Dan jika didatangkan mutan najis atas air, maurud, tiada sampai 2 kolah, jadi najis air itu pula. Esok malam, tak lama, esok je. Wallahu a'lam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul as-subhanakallah.